Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar hadis yang ke-27, Al-Hadis As-Sabi' wal-Ishrun. Tajuknya Sawabun man shoma yauman fi sabilillah. Pahala bagi orang yang berpuasa sehari fi sabilillah dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat 103 kutip. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama yawman fi sabilillah, siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, yang berjihad, dalam keadaan berjihad di jalan Allah, sedang dia berjihad, dia berpuasa, ba'adallahu wajhahu 'anil nar, maka Allah Ta'ala akan menjauhkan wajahnya daripada api neraka 70 kharifan, selama 70 tahun. Baik, seterusnya kita lihat kepada ma'ani al-mufradat dalam hadis ini. Kita melihat di sini ada 3 ma'ani al-mufradat menyatakan, iaitu pertama fi sabilillah, yang kedua ba'adallah wajhahu, dan yang ketiga maksud kharifan. Baik, fi sabilillah maknanya ialah al-jihad. Al-jihad maksud berjihad, keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau ibtigha mardatillah, ataupun fi sabilillah juga maksud dengan hanya bertujuan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang membawa kepada keredaan Allah, yang tujuannya untuk mendapatkan keredaan Allah, semuanya masuk dalam fi sabilillah. Jadi kalau kita kata boleh tak masukkan menuntut ilmu itu dalam hadis ini, man shoma yawman fi sabilillah. Kalau di sana secara umumnya boleh, tapi secara khususnya hadis ini hanya khusus terhadap jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berperang di jalan Allah, yang menjaga perbatasan negara, atau hari ini kita kata sebagai hari ini kita ada doktor-doktor, nurse-nurse, semua itu kita kata barisan harapan, orang yang berada di barisan harapan sekarang ni dalam menentang wabak. Orang yang berada di barisan harapan, mereka berjuang, mempertaruhkan nyawa mereka, mempertaruhkan jiwa mereka nak berhadapan dengan virus banyak ni. Okey, jadi ini boleh dikatakan boleh juga termasuk dalam jihad, sekiranya mereka ini berniat melakukannya kerana Allah Subhanahu wa taala, ikhlas buat tu kerana Allah Subhanahu wa taala, maka boleh masuk dalam fi sabilillah. Tapi tetaplah secara umumlah, macam bentuk ilmu sebagainya tadi. Baik, tu yang maksud fi sabilillah. Maknanya mufradat, kalau fi sabilillah maknanya mufradatnya ialah al-jihad, ataupun ibtigha mardatillah. Kemudian ba'adallahu wajhahu, ba'ada maksudnya ialah menjauhkan, Allah akan jauhkan. Maksud ba'ada ialah ba'adallah, Allah akan menjauhkan wajahnya. Makna menjauhkan wajahnya tu apa? Zatuhu kulluh, Allah jauhkan seluruh badan je lah. Takkan jauh muka je tapi badan kau nak api neraka, tak. Maksudnya wajhu itu ialah zatuhu, semua jisim dia semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muba'adatu 'anil nar wal mu'afatu minha, maksudnya maksud ba'ada Allah itu juga maksudnya ialah muba'adah 'anil nar, Allah Taala akan menjauhkan dia daripada api neraka, wal mu'afah, dan akan ampunkan dosa-dosanya. Itu maksudnya ba'adallahu wajhah. Baik, seterusnya yang ketiga, kharifan. Apa makna kharifan? Kharifan makna ahadu fusulis sannah. Ahadu fusulis sannah maknanya satu daripada tahun. Mana setahun lengkap tu sana, ataupun disebut sebagai sanatun kamilah.
kharifan maknanya sanatun kamilah. Jadi sebut sini sab'ina kharifan maknanya 70 tahun. Okey. Baik, itu dalam makni mufradat. Baik, seterusnya kita masuk pada perbahasan hadis ini, surat 104. Kalau kita tengok dalam itu ada terdapat 3 perbahasan utama hadis, iaitu fadilatul shaumi fi sabilillah. Kelebihan berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sana disebutkan fadilat yarshudun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila fadilatul shaumi fi sabilillah. Sawa kana fi waqtil jihad atau fi ghairihi min al-mawatin. Maknanya kelebihan puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sama ada ketika fadilatul shaum fi sabilillah, sama ada waktu jihad, sama ada dia ketika waktu tengah perang, tengah berperang, ataupun fi ghairihi minal mawatin, ataupun dalam waktu lain, dalam waktu-waktu yang lain, seperti menjaga perbatasan negara tadi, seperti kaum Barisan Harapan tadi, yang memelihara, yang menjaga negara, menjaga rakyat daripada virus tadi. Dan keadaan penat menjaga, dia menjaga buat kerja tu yang macam orang buat swab test, orang doktor yang jaga orang yang ada penyakit COVID ni dalam keadaan yang sangat payah, bersusah payah. Tapi kalau dalam keadaan yang sangat bersusah payah itu mereka berpuasa pula. Dalam keadaan yang payah itu mereka berpuasa. Sama macam orang perang, di tengah perang, nak perang, haus sebagainya, tapi dalam keadaan perang tu dia berpuasa. Maka kelebihan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi itu disebutkan fadilatul shaum fi sabilillah waqtul jihad atau fi ghairihi minal mawatin. Baik. Seterusnya yang kedua, jazaa'us shaum al-mukhlis. Dari sini juga fadilatul shaum di sini menunjuk kepada puasa orang yang benar-benar ikhlas. Puasa orang yang ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia punya balasan ni ialah Allah yuba'iduhu bainahu wa bainan nar masafah syasi'ah. Allah akan menjauhkan antaranya dengan neraka pada hari kiamat nanti masafatun syasi'ah, dalam keadaan jarak yang sangat jauh. Syasi'ah ni mana? Yang jauh, sangat jauh, syasi'ah. Okey. Kemudian disebutkan dalam itu juga dalam baris yang ketiga, qala al-Imam an-Nawawi, berkata Imam Nawawi. Imam Nawawi meletakkan komentar dalam hadis ini. Fil hadis bayan fadilatus shaum fi sabilillah wa huwa mahmul ala man la yatadarrar. Siapa yang, kata Imam Nawawi, dalam hadis ini menunjukkan kelebihan orang yang berpuasa ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang macam mana yang dapat yang layak mendapat kelebihan yang Allah Taala tentukan itu. Disebut awal tadi kita kata puasa orang yang ikhlas kan, tapi yang macam mana itu? Dekat sini disebutkan oleh Imam Nawawi, dijelaskan dalam 4 perkara, iaitu pertama, alladhi yastahiqqu jazaa'uhu, ataupun alladhi, boleh kata yang berhak untuk mendapat kelebihan Allah Ta'ala ini, ataupun kita boleh kata juga golongan yang disunatkan, orang yang berpuasa, orang yang berjihad, yang disunatkan untuk berpuasa itu siapa? Pertama, la yatadarrar bihi shaumahu. Maksudnya bila dia berpuasa tidak mudarat, dia tidak menjadi mudarat dirinya dengan sebab puasa. Maksudnya kalau dengan sebab puasa tu mudarat, maka dia tidak boleh berpuasa. Tak disunatkan dia berpuasa. Yang kedua, la yafutu bihi haqqan. La yafutu bihi haqqan. Maksudnya bila dia berpuasa tu tidak meluputkan hak puasa itu. Bila dia berpuasa tak meluput, la yafutu bihi tu, la yafutu bihi haqqan, maksudnya puasa itu tidak meluputkan, puasa itu tidak menghilangkan haknya. Hak apa? Hak dia berjihad. La tadarru bihi shaumahu. Bihi ni maksud jihad. Jihad itu tidak memudaratkan puasa itu, puasanya. Yang kedua, jihad itu tidak menghilang, puasa tadi tidak menghilangkan hak untuk berjihad. Macam mana hak tak menghilangkan hak untuk berjihad? Maknanya
kita nak pergi berperang ni. Alasan sebabkan dia puasa. Puasa dah, tak nak pergi perang, letih. Mana tak boleh. Itu tidak boleh. Ataupun kita nak pergi tolong orang ni. Ada pesakit datang. Saya kata kita doktor. Ada pesakit perlukan rawatan sekarang. Tak boleh. Kita dah puasa dah letih. Tak boleh. Itu maksudnya tidak disunat. Tidak mendapat, orang macam ni tidak dapat kelebihan yang yang Allah sebut sebagai 70 tahun ganjaran. Kemudian yang ketiga, la yakhtallu bihi qitalahu. Maksudnya peperangan itu la yakhtallu bihi bis-shaumi qitalahu. Seorang yang berpuasa, orang yang tidak tercacat dengan sebab puasanya peperangan dia. Perang itu tidak, puasa je tidak mencacatkan peperangan dia. Sampai tak boleh nak angkat pedang. La yakhtallu bihi qitalahu. Tak boleh nak angkat pedang sebab puasa. Tak boleh nak tarik jarum. Nak cucuk orang tak boleh nak cucuk sebab puasa. Tak boleh. La yakhtallu bihi qitalahu. Dan yang ketiga, empat, la yakhtallu min muhimmati ghazwihi. Tidak mencacatkan segala urusan-urusan peperangannya. Urusan peperangannya itu tidak terhenti dengan sebab dia berpuasa. Yang ni tadi la yakhtallu bihi qital. Puasa itu tidak mencacatkan peperangan dia. Yang ni muhimmat. Segala urusan-urusan berkait dengan peperangan tadi. Tidak terganggu dengan sebab dia puasa. Barulah orang ini sunat dia itu berpuasa, atau barulah dia juga melayakkan dia mendapat jazak daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa tadi jazak dia? Yuba'idu bainahu wa bainan nar, dalam hadis 70 kharifan. Okey. Kita masuk kepada perbahasan yang kedua, iaitu bayan al-jawab ala ikhtilaf ar-riwayat fil hadis. Menerangkan jawapan pada banyaknya riwayat berkenaan dengan hadis ini. Baik. Ta'addud riwayat fi bayan al-adad al-mutarattab ala thawab. Terdapat banyak bilangan riwayat yang menjelaskan pahala yang dapat bagi orang yang berpuasa tadi. Pertama, hadis yang kita belajar ini iaitu hadis man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan, diriwayatkan oleh Sa'id al-Khudri. Nabi Sa'id al-Khudri. Itu pertama. Seterusnya yang 70. Kemudian tengok ada lagi riwayat fi hadwarada fi riwayah Abi Ya'la min hadis Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama yawman fi sabilillah mutatawwi'an fi ghairi Ramadan ba'uda minan nari 100 amin sayrul mudammir mujid. Siapa yang berpuasa di jalan Allah, keadaan berjihad tadi, mutatawwi'an, tanpa dipaksa. Maknanya dia puasa tu puasa sunat lah. Fi ghairi Ramadan, dia puasa juga pada bukan bulan Ramadan, pada bulan-bulan yang lainnya. Ba'uda minan nari 100 am, Allah akan jauhkan dirinya daripada api neraka 100 tahun. 100 tahun apa? Sayrul mudammaril mujid, 100 tahun perjalanan kuda perang yang laju. 100 tahun perjalanan kuda perang. Maknanya kalau 100 tahun perjalanan, kalau 100 tahun perjalanan jalan kaki 100 tahun tu berbeza dengan 100 tahun perjalanan kuda perang. Kita kata kuda perang, kita ubah sikit, kuda perang ni macam Porsche lah. 100 tahun perjalanan Porsche banding dengan 100 tahun perjalanan kaki, mana jauh? Mana panjang? Mestilah perjalanan Porsche itu lagi panjang. Maknanya 100 tahun perjalanan lebih lagi. Sudah menunjukkan besar je ganjaran bagi orang yang berpuasa di jalan Allah. Okey, itu tu. Tadi 70, lepas tu 100. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ard.
Allah Ta'ala jadikan antaranya dengan antara api neraka tu satu khandaq, satu parit yang besar, sebagaimana besarnya bainas sama'i wal ard, antara langit dengan bumi, jauhnya. Sangat besar lah. Kita tengok langit dengan bumi, mana capai langit tu, kan? Awan tu bukan langit. Awan tu masih lagi dalam keadaan ni, kemudian bumi belum sampai langit lagi, maka jauh lagi. Okey. Wa fi riwayah, ini disebut kama khandaq kama bainas sama'i wal ard. Wa fi riwayah hadis Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala taba'adat minhu jahannama masirata 500 am. 500 am. 500 mana 500,000, 500 tahun. Salah tulis kat sini 700 pula. Mana 500 tahun. Itu dalam riwayat hadis Anas. Baik. Jadi macam mana nak jawab, sebab dalam ni banyak apa nama ni? Banyak riwayat. Jadi kenapa banyak sangat riwayat? Adakah maksudnya tersalah ke perawi ni atau macam mana? Okey, disebut di sini jawab bahawa ikhtilaf al-jawab an ikhtilaf bi indati wujuh, dengan beberapa bentuk jawapan. Yang pertama, dekat situ dikatakan annal muawwalu wal mu'taman alaihi 70 kharifan. Maknanya hadis yang mu'tamad, muawwal, mana yang betul-betul kini, yang muktamad sekali ialah 70 tahun. Maksudnya yang muktamad tu mana hadis tu yang muktamad, yang terakhir sekali, ataupun yang sangat diyakini kebenarannya, sebabkan kedua kebaikan ia dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim, muttafaq alaiha. Okey. Walladhi warada fi sahih aula. Jadi hadis yang keluar daripada kitab hadis sahih, maka dia lebih aula. So dia bukan muttafaq. Kalau muttafaqun alaih, mana hadis tu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Okey. Jadi hadis yang keluarkan oleh kitab hadis sahih, maka hadis tu lah lebih utama. Okey. Yang kedua, anna Allah a'lama nabiyahu bil adna. Ataupun dengan jawapannya bahawa Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi SAW dengan satu persaingan. Pertama, ajarkan dengan al-adna. Al-adna itu mana? Pendek. Adna wal aqal. Atau diajarkan sedikit. Allah Ta'ala bagi tahu Nabi umur 70 tahun. Kemudian a'lamuhu bil aksar. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu lagi, lebih banyak lagi. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, tambah banyak lagi, alat tadarrush, mengikut kepada tadarrush. Tadarrush maksud apa? Beransur-ansur, supaya maksudnya supaya para sahabat bertambah-tambah lagi, bersungguh-sungguh lagi nak berpuasa. Kalau kali yang pertama dengar orang bilang 70 tahun, 70 tahun, rasa pun tak apa, nak teruja sangat. Sekali dengar 100 tahun, dia teruja sikit dah. 500 tahun, lagi teruja. Antara langit dan bumi, Masya Allah, lagi teruja, menyebabkan mereka berusaha berlumba-lumba untuk berpuasa. Tadarrush tu mana? Tadarrush maksudnya berperingkat-peringkat. Seterusnya, dan jawapan yang ketiga, kenapa ada beberapa bentuk hadis ini, bilangan dia, biikhtilaf ahwal as-saimin fi kamali shaum wa nuqsanihi, kerana berdasarkan kepada keadaan orang yang berpuasa, dari sudut kesempurnaan puasanya ataupun kurangnya puasanya. Kalau orang yang sempurna puasa dia, maka lebih banyaklah lagi yang Allah Ta'ala janjikan untuknya. Kalau orang yang kurang, maka dapatlah dia paling kurang 70 tahun. Macam itulah. Wallahu a'lam. Baik, yang terakhir termasuk dalam istifadah minal hadis, tu mimma yurshidu ilaihi hadis. Pengajaran hadis ini. Yang pertama, fadlu man shama yawman fi sabilillah, kelebihan orang yang berpuasa di jalan Allah. Dan al-thawab amun yashmilu shaim al-mujahid wa ghairi. Pahala puasa itu umum meliputi orang yang berpuasa di jalan, orang yang berpuasa dan keadaan berjihad,
yang berjihad dengan berpuasa dan sebagainya. Dan termasuklah orang mujahid ni, maksudnya orang kumi, siapa-siapa yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama tadi kita sebut ibdi wa maradatillah kan. Baik. Jadi orang yang macam tu semuanya layak mendapat pahala puasa. Sedemikian. Azamus sawab al-jihad, besarnya puasa orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ganjaran 70, 100, 500 dalam tahun tadi. Kemudian bayan fadlullah, menerangkan kelebihan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmatnya kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ya ta'akhilah tadribat. Okey, jadi tadribat ni kamu tengoklah. Fi sabilillah ba'ada wajhahu kharifan murad. Hadis masa Imam Nawawi dengan Imam Nawawi, kelebihan kaifan tujib, bagaimana kamu menjawab permasalahan ba'dul ulama fi ta'addud riwayat mutarattab ala sawab. Okey, haj arba'ah mimma yashmilul jihad. Alaman yahmilus saum fi waqti jihad. Pada siapa yang melapan? Pada siapa orang yang berpuasa itu? Alaman yuhmalus saum. Siapakah yang dibolehkan berpuasa di waktu berjihad, dalam keadaan berjihad itu? Okey, yang ke-9, bayin isnan min ahwal yustahabus saum. Dua keadaan disunatkan berpuasa ketika berjihad. Dan yang terakhir, isnan mimma yustafadu minal hadis. Okey. Itu saja. Wallahu a'lam. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.